Assalamualaikum dan hai semua. Mari kenali hot coffee dengan lebih lanjut bersama kumpulan kami. Bagi topik yang pertama, iaitu definisi tulisan hot, akan dibentangkan oleh saya yang bernama Nur Ain binti Salihin dan bernombor matriks 20110482. Pertama sekali, hot coffee merupakan kaligrafi Arab yang tertua lalu dijadikan sebagai sumber utama kepada banyak jenis kaligrafi Arab. Nama kopi itu sendiri diambil bersempena dengan nama sebuah bandar iaitu Al-Kufah yang terletak di Iraq. Tidak juga dilupai huruf-hurufnya yang sangat istimewa sehinggakan huruf alif hingga ya mempunyai nisbah, ukuran, kadar dan bentuk yang pelbagai. Bagi topik yang seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan sekumpulan saya iaitu Cik Farah yang sedang berada di Kota Kinabalu, Sabah. Assalamualaikum dan hai. Saya Farah Zulaikha binti Othman dengan nombor metrik BN 20110120 akan berkongsi dengan anda semua mengenai sejarah perkembangan tulisan hot coffee di dunia. Kita sudah tahu bahawa hot coffee merupakan kaligrafi Arab yang tertua. Jadi, bagaimanakah munculnya hot coffee ini? Hot coffee merupakan hasil perkembangan evolusi daripada tulisan nabati, anbari dan hiro. Ketiga-tiga tulisan ini merupakan tulisan awal Arab terdahulu. Justru, tulisan hot coffee sudah digunakan sebelum munculnya Islam dan pada zaman Rasulullah SAW sehinggalah berlaku pembaharuan dalam penulisan hot. Penulisan hot coffee digunakan secara meluas dalam penulisan Al-Quran oleh para sahabat Rasulullah SAW. Selain itu, hot coffee juga digunakan untuk menulis surat dan dihantar kepada kerajaan besar seperti Kisra di Parsi, Hercules di Rom dan Raja Mesir. Hot ini terus tersebar ke pelosok Arab dan terus berkembang ke negara-negara Islam yang lain. Contohnya, apabila Islam berkembang ke wilayah utara Afrika seperti Maghribi, berlakunya pertembungan budaya. Bangsa Maghribi telah memperkenalkan sejenis gaya hot mirip hot coffee yang dinamakan hot coffee Maghribi. Tulisan ini juga telah diiktiraf sebagai salah satu tulisan hot. Setelah berkembang hot coffee, ahli-ahli hot telah membuat penambahbaikan terhadap hot coffee dengan mencipta pelbagai bentuk seperti hot coffee bersegi empat, berbunga, berdaun dan banyak lagi. Pada kurun kelima Masihi, hot coffee telah diubah suai oleh Kutabah menjadi hot nasak. Pada kurun ke-13 Masihi, hot coffee tidak lagi digunakan dalam penulisan Al-Quran tetapi menggunakan hot nasak di Iraq dan Syam. Hot coffee ditulis menggunakan pensel dan alat-alat geometri seperti pembaris dan jangka tulis. Berbeza dengan waktu dahulu iaitu hanya dengan penggunaan pen hot sahaja. Penggunaan hot coffee pada masa kini bukanlah hanya untuk tulisan berseni tetapi juga sebagai perhiasan di kediaman rumah, masjid dan sebagai logo perniagaan. Maka kita sudah tahu bahawa hot coffee berkembang dari bandar Kufah sehingga tersebar ke seluruh pelosok dunia, termasuk Malaysia. Jadi, kita teruskan perkongsian mengenai hot coffee bersama saudara Hairi. Terima kasih kepada Farah Zulaikha yang telah membentang sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hairi bin Muhammad Lisa memegang nombor metrik BB 20110584 yang akan membentangkan sejarah perkembangan seni hot coffee di Nusantara. Perkembangan awal seni hot coffee mula memasuki tanah Melayu di Nusantara pada abad ke-7 melalui dakwah dan perniagaan yang mula berpusat di Gujarat, Peluk, Sumatera. Kemudian mula menjadi pusat penyebaran dan titik berkembangnya seni hot coffee di Nusantara. Penemuan batu bersurat di Terengganu telah membuktikan bahawa tulisan hot coffee digunakan pada tahun 1303 Masihi lagi. Hal ini disebabkan oleh terdapat batu pedang yang berhampiran dengan batu bersurat tersebut
mempunyai kalimat Allah yang mirip seakan hard copy. Sejak daripada itu, penggunaan tulisan hard copy digunakan secara meluas dan digunakan dalam urusan kerajaan. Di Indonesia pula, penemuan batu nisan makam Fatimah binti Maimun dan Maulana Malik Ibrahim di Gresik pada tahun 1921 telah membuktikan bahawa hard copy telah digunakan pada abad ke-11 lagi. Sejak daripada itu, penggunaan tulisan hard copy digunakan dalam urusan kerajaan, catatan peribadi, undang-undang, naskah penyandian dan sebagainya. Seni hard copy berkembang di Nusantara melalui pengajian pondok, sekolah-sekolah Arab dan beberapa institusi lain yang terdapat di Nusantara. Contoh pengajian pondok yang terdapat di Nusantara ialah Pondok Kaligrafi Al-Quran LMK yang terdapat di Jawa Barat Indonesia, manakala sekolah-sekolah Arab yang terdapat di Nusantara ialah Madrasah Al-Itas Johor, Sekolah Sultan Zainal Abidin di Terengganu, Yayasan Restu di Shah Alam dan sebagainya. Terdapat beberapa institusi yang telah melahirkan ramai tenaga pengajar dalam mengembangkan seni tulisan hard copy. Contohnya di Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjung Melim, Malaysia. Antara tokoh yang telah membantu mengembangkan seni tulisan hard copy di Nusantara ialah Nur Iman Jamati di Malaysia, Awang Suhaili bin Haji Matali di Brunei Darussalam, Muhammad Hawi Hassan di Indonesia dan ramai lagi. Sekian itu saja daripada saya. Kita beralih ke pembentang seterusnya, Nur Elisa Izlin. Hai, saya Nur Elisa Izlin binti Zuraimi. BB 20111060 akan menerangkan mengenai jenis-jenis hard copy. Terdapat beberapa jenis hard copy, antaranya adalah kopi Andalusia yang lahir di sepanjang zaman pemerintahan orang Arab di Andalusia pada tahun 752 Masihi. Seterusnya adalah kopi Fatimi yang lahir pada zaman pemerintahan kerajaan Fatimiyah yang memerintah Mesir dari tahun 909 hingga 1171 Masihi. Seterusnya adalah kopi Ayubi yang lahir pada zaman pemerintahan Mesir, Syria dan Yaman dari tahun 1169 hingga 1360 Masihi. Seterusnya adalah kopi Basit, iaitu gaya atau model kopi ini sangat sederhana kerana hanya menampilkan bentuk pokoknya sahaja, baik cara merangkainya ataupun dalam antonomi huruf tunggalnya. Seterusnya adalah kopi Musyakal, di mana kopi ini sering dijumpai di Maghribi. Seterusnya kopi Madfur, yang juga dinamakan sebagai kopi berikat atau bercantum, wujud pada kurun ke-6 Hijrah dan berkembang di Andalusia. Selain itu, kopi Muzain Nafsah ditulis secara memanjang, memenuhi ruang kosong dan berdekatan antara satu sama lain. Kopi Murabbah pula, bentuk hurufnya terdiri daripada susunan bentuk segi empat dan garis lurus. Susunan yang bersifat memenuhi ruang dan sehingga kini digunakan sebagai hiasan dalam bentuk geometrik pada bangunan seperti masjid, surau dan lain-lain. Seterusnya, kopi Dairi merupakan kopi yang berlingkaran, dan kopi Muwarraq pula diadun dengan unsur tumbuh-tumbuhan bagi menambah kecantikan, lahir pada kurun ke-4 dan ke-5 Hijrah. Seterusnya, kopi Madfur adalah merupakan kopi yang berjalinan. Pembentangan seterusnya akan diteruskan oleh Khairul Niza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Niza binti Ghazali dan nombor matrik saya BS20110495. Saya akan membentangkan tentang keunikan tulisan hard copy. Antara keunikan seni hard copy ialah hard copy merupakan seni had yang tertua kerana telah digunakan sebelum kedatangan Islam dan ketika pada zaman Rasulullah SAW pada kurun ke-12 sehinggalah berlakunya pembaharuan dalam penulisan had. Kedua, tulisan seni hard copy telah terpahat di dinding antara masjid yang terkenal iaitu Masjid Nabawi, dan setengah pembesar tanah besar Cina telah menggunakan kopi ini sebagai tanda tangan dalam cop mohon mereka. Seni hard copy terkenal di kalangan penduduk bandar di Kufah, Iraq kerana perkataan kopi berasal daripada nama bandar tersebut dan telah menjadi lambang kebanggaan penduduk bandar di situ. Seterusnya, tulisan hard copy merupakan tulisan yang bersegi iaitu petak atau murabbah iaitu bentuk matematik yang paling asas dalam geometri. Yang keenam, tulisan hard copy ini sangat identik, bergaris tegak dan lurus. Keseragaman dan sifat fizikalnya mempunyai ciri-ciri yang modernistik. Samping itu, tulisan hard copy mempunyai paling banyak jenis iaitu 70 jenis. Sekali, penghasilan tulisan
khat kufi ni mengambil masa yang agak lama bergantung kepada panjang ayat yang dikehendaki. Sekian daripada saya. Nama saya ialah Ti Gyo Hwan dan nombor matrik saya ialah BI201-100-906. Sekarang saya akan membentangkan topik tokoh yang memperkenalkan tulisan khat kufi dan kayanya. Tokoh yang memperkenalkan tulisan khat kufi ialah Ibnu Al-Nadim. Nama sebenar beliau ialah Abu Al-Faraj Muhammad Ibnu Ishaq. Beliau mengenalkan suatu pendekatan studi Islam dengan caranya sendiri. Kitab Al-Firis merupakan karya beliau. Kitab Al-Firis dibahagikan kepada 10 bahagian. Sekarang saya akan membincangkan 10 bahagian ini. Bahagian yang pertama ialah bahasa Arab dan non-Arab disertai dengan anekaragaman tulisannya. Manakala bahagian yang kedua ialah berisi tentang ilmu tata bahasa, filologi serta pakar-pakar di dalamnya. Seterusnya, bahagian yang ketiga ialah uraian mengenai sejarah, biografi dan silsilah. Seterusnya, bahagian yang keempat ialah puisi dan penyair, manakala bahagian yang kelima ialah filsafat dan cendekiawan skolastik. Seterusnya, bahagian yang keenam ialah hukum, ahli fikir dan ahli hadis. Selain itu, bahagian yang ketujuh ialah cendekiawan dan ilmu pengetahuan kuno. Seterusnya, bahagian yang ke-8 ialah legenda, dongeng, sihir dan sulap. Bahagian yang ke-9 ialah sekte dan kepercayaan. Akhir sekali, bahagian yang ke-10 ialah alif, kimia dan farmasi disertai dengan judul-judul buku mereka. Sekarang, saya akan mempersilakan kawan saya, Anne, untuk membentangkan topik dia. Kesimpulannya, seni khat Arab ini haruslah dititik beratkan oleh setiap lapisan masyarakat, tidak kira Muslim ataupun tidak. Seni khat Arab ini merupakan satu khazanah yang penting dan amat berharga untuk generasi pada zaman sekarang maupun akan datang. Seni khat ini juga merupakan salah satu keindahan yang harus dihargai kerana penghasilannya yang memerlukan tenaga dan waktu yang banyak agar lahirnya hasil seni yang menyenangkan hati dan sejuk mata memandang. Sekian Sahaja Daripada Kumpulan baik. sekian. Terima kasih. Dibentangkan oleh saya, Nur Ain Nur Salihin. Jadi sini ke saya. Belum ke muncul ish. tentang sebentar tadi, saya baca bersurat tidak salah. Terang banget. Kedua, tulisan Uraian ilmu sejarah, biografi